Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Terima kasih yang berusaha tuan pengacara majlis, yang saya hormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid As-Salam Blukau Maju, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini tak terasa Rabiul Awal sudah ke-7. Perempat pertama telah ditempuh. Ibarat benih yang sedang tumbuh, jagalah ia supaya utuh. Bila tiba Rabiul Awal, sudah menjadi adat kita di negara ini, 3 perkara mesti akan berlaku di setiap masjid dan surau. Pertama sekali adalah syarahan, yang kedua marhaban, yang ketiga makan. 3 ini mana-mana masjid akan adakan. Apa sebab? Kerana kita memuliakan pada bulan ini mengenang kelahiran Nabi SAW. Berlepas diri kita daripada mendebatkan benar ataupun tidak Nabi lahir pada bulan ini, apa yang mustahak adalah sepanjang bulan ini dapatlah kita mendengar kisah-kisah tentang Nabi, dan moga-moga boleh menambahkan kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya percaya seluruh manusia, khususnya orang Islam, sangat bercita-cita untuk masuk syurga. Tidak ada orang yang tidak bercita-cita nak mendapat syurga. Hatta Eliket pun menyanyi nak tunggu pintu syurga. Sedang Eliket, apatah lagi kita. Semua orang nak masuk syurga. Dan saya yakin hadirin hadirat, para jemaah sekalian ni semua ahli syurga belaka, insya-Allah. Cuma barang perlu diingat, masuk syurga mungkin perkara biasa, tapi ada satu perkara yang luar biasa yang wajar menjadi impian kita semua, ialah masuk syurga bersama Nabi SAW. Oh, ini first class punya kemasukan. Masuk syurga biasa, tak ada masalah. InsyaAllah tuan-tuan ni, tara-tara ni hak datang ke masjid, cinta masjid ni, ahli syurga belaka dah, insyaAllah. Tapi kalau lagi first class, boleh masuk syurga sekali dengan Nabi. Sebab syurga ni dia ada banyak kelas dia, tingkat-tingkat dia berbeza. Bukanlah kita nak umpamakan hotel 5 bintang, 4 bintang, tidak. Tapi syurga ni dia ada standard dia juga. Syurga hak paling awam sekali namanya Jannatul Khuldi. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-15. Dia hak paling, kita tak tergamak nak kata paling bawah, tapi dia hak paling biasa. Tapi jangan kita ingat dia ni hak nikmat tak ada apa-apa. Tak, syurga ni walaupun syurga paling bawah, Nabi pernah sebut, qala Allahu a'dattul ibadiyas salihin ma la 'aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatra 'ala qalbi bashar. Allah berkata bahawa aku sediakan, kata Nabi hadis qudsi, Allah berfirman, aku sediakan pada hamba-hambaku yang amal soleh nikmat syurga la 'aina ra'at, yang mana nikmatnya itu mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, dan tak pernah terlintas oleh hati manusia. Hadis Bukhari Muslim. Itu tara syurga hak paling bawah sekali itu. Atas sikit namanya syurga Maqamul Amin. Ini disebut dalam surah Ad-Dukhan ayat 51. Atas sikit syurga Darul Muqamah. Ini disebut dalam surah Fatir ayat 34 sampai 35. Atas sikit syurga Darus Salam, disebut dalam surah Yunus ayat 25. Atas sikit Jannatul Ma'wa. Ini di banyak tempat sebut dalam Quran. Antara yang popular surah Sejadah ayat yang ke-19. Atas lagi Jannatul Na'im. Ini orang Melayu kenal syurga Jannatul Na'im. Banyak disebut dalam Quran. Antaranya dalam surah Al-Hajj, surah Luqman dan beberapa surah lain.
Atas lagi Jannatu Adnin. Ini juga popular surga Adnin ini, sebut dalam surah Taha ada, surah Sad ada. Dan orang putih pun dalam pahaman eskatologi mereka, mereka percaya ada surga nama Adnin ini. Tapi dia panggil Eden, E-D-E-N, Eden. Dan surga hak first class nombor 1 namanya Jannatul Firdaus. Surga Firdaus ini orang putih pun kenal, dia panggil paradise. Firdaus, paradise. Surga itu bahasa Inggeris pun paradise. Maka surga paradise ataupun Jannatul Firdaus ini adalah surga hak first class sekali. Siapa yang layak masuk surga first class ini? Nabi-nabi je. Hak jenis cak ayam macam kita ni tak layak langsung. Saya ingat lalu pun tak bagi. Ranking paling tinggi sekali. Sehingga kan para ulama sufi dulu susun satu karangan, Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Tuhanku, aku tak layak masuk surga firdausmu. Oh, itu tara ulama besar tu. Dia orang kada ke diri, ya Allah, aku ni tak layak nak masuk surga firdaus. Yang boleh masuk surga firdaus ni nabi-nabi saja. Tapi disebabkan Nabi SAW dia sayang pada umat dia, dia buka peluang untuk nak bawa duduk sekali dengan dia dalam surga firdaus. Nabi-nabi yang lain tak ada offer begitu, Nabi kita je. Tuan-tuan, orang kalau dah boleh duduk surga dengan Nabi, ini makam tinggi betul. Sebab Nabi ni apa saja yang lekat dengan dia, benda tu jadi mulia automatik. Sebagai contoh, Nabi lahir di Mekah. Sampai sekarang Mekah jadi kota yang mulia dan dirindui oleh semua umat Islam. Dia dapat barakah kerana Nabi lahir di situ. Manakala Nabi lahir di Sungai Ishak, Sungai Ishak jadi mulia. Mana Nabi lahir, situ Nabi tempat jadi mulia. Nabi lahir Nabi hidupnya di Madinah, Madinah jadi mulia. Orang-orang yang duduk zaman Nabi dia panggil sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun mulia. Baik itu kalau cerita tentang sahabat Nabi, jumlah mereka hak ratus ribu tu semuanya memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Sampaikan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi pernah sebut, la tasabbu ashabi, mu jangan kutuk sahabat-sahabat aku. Jangan ngata, jangan mencela sahabat aku. Falau an ahadakum anfaqa misla Uhudin zahban, kalaulah ada antara kamu sedekah emas sebesar gunung Uhud, di Madinah ada bukit Uhud itu, emas sebanyak gunung Uhud sekalipun, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, kamu punya pahala takkan setara dengan pahala sahabatku yang cuma bersedekah secupak ataupun setengah. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat mulia, baik tu kita tak boleh kutuk para sahabat. Kenapa mereka jadi mulia? Kerana mereka duduk dengan Nabi. Di mana? Di dunia. Nah, kalau duduk di dunia pun sudah mulia, apatah lagi duduk di surga, lagilah mulia. Sebab itu para sahabat sendiri, dia pun tak tentu lagi boleh duduk dengan surga dalam surga dengan Nabi. Maka berbondong-bondonglah mereka ini merayu pada Nabi, bagilah peluang mereka duduk sekali dengan Nabi di surga. Ada ramai di kalangan para sahabat yang merayu. Antara yang terkenal adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia ni mikir, macam manalah aku esok di hari akhirat. Nabi hai dia dah sibuk, kita hai kita dah tak jumpa lalu dah kita lepas ni. Maka dia pun beritahu kepada Anas, boleh tak dia berkhidmat di rumah Nabi untuk nak buat kerja-kerja di rumah. Kata Rabi'ah, kuntu abitu ma'a Rasulillah fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Aku pun tidurlah di rumah Nabi. Waktu malam aku bangun, aku bawakan air wudu untuk Nabi ambil air semayang. Nabi nak minum air, aku buat. Nabi semayang malam, aku tunggu. Sampailah dekat subuh. Faqala li sal. Maka kata Nabi kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, sal, mintalah. Minta sekarang. Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia kata, ya Rasul, saya bukan nak upah, tak ada apa, ni ikhlas buat kerja ni. Nabi ulang lagi perkataan yang sama, sal, minta sekarang.
Saya bagi peluang minta sekarang. Tak ada, ya Rasul, saya ikhlas khidmat. Nabi ulang kali ketiga, sal, baik minta sekarang. Maka ketika itu kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, kalau bolehlah saya nak minta sesuatu, boleh tak saya ni minta nak duduk sekali dengan Tuhan dalam surga. Tu je saya minta. Saya takut saya rindu. Maka apa dijawab oleh Nabi? Aw ghairu dzalik? Ada lagi permintaan lain? Nabi tanya. Qultu huwa dzaka. Kata Rabi'ah, tak ada, itu je lah saya minta ya Rasulullah. Dapat teman Tuhan dalam surga berjadi. Tukang angkat beg berjadilah, sebagai contohnya. Tu saya angkat beg berjadilah. Tolonglah saya ya Rasulullah. Kata Nabi, tak, saya tak boleh buat apa-apa. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kamu kena tolong diri kamu sendiri. Caranya, banyakkan sujud kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Mana kena minta dengan Tuhan surga. Owner kepada surga iaitu Allah. Dia je yang boleh menentukan kita duduk surga mana. Cuma para ulama yang gigih buat kajian dalam hadis-hadis, mereka gali balik hadis-hadis, mereka berjumpa. Ada beberapa hadis yang sebenarnya Nabi telah berikan isyarat. Siapa buat 2-3 perkara ini, orang ini akan masuk surga dengan aku. Cuma antara kita perasan ataupun tidak saja. Ada satu kitab yang begitu bagus, namanya Murafaqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Kitab tentang bagaimana kita nak jadi teman Nabi di dalam surga. Ini sebuah kitab tulisan Dr. Mahran Mahir Uthman rahimahullah. Ada beberapa hadis sahih, 7 ataupun 8 amalan, mana sempat kita cerita lah ya. Yang mana Nabi sebut, kalau engkau buat, engkau akan masuk surga sekali dengan aku. Nombor 1, kata Dr. Mahran Mahir, hadis pertama Nabi pernah sebut sebagaimana riwayat daripada Jabir, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Nabi pernah beri isyarat, perasan ataupun tidak saja. Kata Nabi, orang yang paling saya cinta dan orang yang paling dekat dengan saya pada hari kiamat. Nabi dia tak cakap masuk surga sekali dengan saya, tapi Nabi kata ini orang dia akan rapat dengan saya pada hari kiamat, ngiring saya. Siapakah mereka, kata Nabi? Iaitu orang yang ahasinakum akhlaqa, orang yang paling molek budi pekertinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maka hadirin hadirat sekalian, siapa-siapa nak masuk surga sekali dengan Nabi, nombor 1, perangai kena berjuruh, perangai kena molek. Dalam bahasa agama disebut akhlak, kena ada akhlak. Nabi dia hanya ajak orang masuk surga orang hak berakhlak saja. Akhlak ni yang kita nak tiru tak lain tak bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ni akhlaknya terlampau banyak. Jaring puput merata-rata, campak bilis ke dalam pukat, kering laut menjadi tinta, takkan tertulis semua akhlak Nabi Muhammad. Terlampau banyak.